Yang berbahagia Nazir dan Timbalan Nazir serta barisan ahli dan kuasa pimpinan Masjid Al-Ubudiyah yang penting tambahan pada imam dan barisan pegawai Masjid Al-Ubudiyah sidang Jumaatnya dirahmati Allah sekalian. Pertama sekali mari bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan izin dan inayahnya kita berkumpul di rumah Allah pada tengah hari ini. Kita sama-sama untuk menaikkan salat Jumaat pada hari yang mulia ini, Sayyidul Ayyam, penghulu segala hari. Dan sementara kita menunggu waktu zuhur sedikit, kata orang sama kongsi ilmu untuk kita bawa bersama balik ke rumah dan sampaikan kepada anak keluarga kita. Pertama sekali kita ingatkan lagi sekali, walaupun ada kelonggaran dalam SOP, tapi pastikan juga SOP yang kekal seperti bawa tutup muka dan juga kita scan MySejahtera, sembahyang di rumah dan juga bawa sejadah yang besar, supaya kita dapat mengelakkan daripada penyebaran yang COVID-19 nanti. Pada mereka yang tidak sihat tinggal di rumah saja, tidak perlu datang ke masjid kerana dia mungkin akan menyebabkan dia sendiri ataupun orang lain akan penyakit. Okey, pada beberapa minggu yang lalu ada beberapa laporan yang kami terima berkenaan dengan jemaah masjid Jumaat ini yang lambat datang. Bila lambat datang, sama ada dia dapat 2 rakaat sembahyang Jumaat ataupun tidak dapat sembahyang Jumaat, ataupun dia dapat satu rakaat dan sebagainya. Jadi beberapa yang dilihat oleh pemantau ada yang tidak kena. Antaranya mereka datang masuk ketika imam sudah masuk rakaat yang kedua. Ya, bila masuk yang kedua, okey lagi, dia baca Fatihah. Tetapi dia masuk ketika imam baca surah pada rakaat yang kedua. Dia masuk dah, katalah baca kuliah kafirun lakum dinukum waliyadin, disbah Allahu Akbar, imam rukuk, dia terus baca Fatihah sampai habis, sedangkan imam sudah iktidal, maka dia tidak dapat rakaat itu, ya. Bila di mana itu adalah keadaan masbuk. Masbuk maknanya tidak sempat bersama-sama imam baca Fatihah. Maka apabila dia masbuk, Allahu Akbar, takbiratul ihram, dia dapat Bismillahirrahmanirrahim, imam rukuk, maka kita kena ikut rukuk walaupun Fatihah tak habis kita baca, ya. Untuk mereka yang tidak tahulah, yang tahu tu alhamdulillah, maka dia dapat rakaat satu. Okey, jadi bila sampai salam tadi rakaat yang kedua, dia boleh salam sekali. Apabila masuk rakaat yang kedua, imam masuk rakaat yang kedua, ketika itu kita tak dapat sempat baca Fatihah dan tak sempat rukuk bersama imam. Ketika itu imam sedang duduk tahiyat akhir, ya. Maka sahabat kita masuk terus Allahu Akbar, dia terus duduk tahiyat akhir. Imam beri salam, dia tambah 2 rakaat lagi. Ini tak betul, ya. Tak betul, ya. Bila kita tak dapat 1 rakaat sembahyang Jumaat, maka dia tidak kira lagi sembahyang Jumaat, maka kita dah sambung 4 rakaat lagi untuk sembahyang zuhur. Jadi ini, ya, apa yang berlaku silap-silap 2 minggu lepas, kerana kesibukan ramai yang datang lambat, maka diikut saja imam. Imam salam, dia salam pun ada juga. Bukan ada tempat lain, ada juga yang dikejar imam. Pun lagi style ni. Imam dulu di akhir, Allah Akbar, dia duduk di akhir. Ini yang disebut. Okey, baca Fatihah, rukuk yang tidak, duduk sampailah rakaat yang kedua, dia duduk tahiyat akhir juga sama imam. Imam salam, dia pun salam. Jadi ini amat sedihlah kalau kita dapat, saya bagi mereka yang tidak faham tentang ilmu
masbuk dan muafiq dalam solat, maka seperti selain Jumaat, maka boleh jumpa dengan guru-guru atau yang mereka yang tahu tentang ilmu ini. Kerana selain Jumaat, sekurang-kurangnya mesti dapat satu rakaat bersama imam, barulah dapat sembahyang Jumaat. Kalau tidak, dia tidak kira sembahyang Jumaat, maka disambung sembahyang zuhur 4 rakaat. Itulah sedikit berkenaan dengan apa yang berlaku pada 2 minggu yang lepas, ya. Jadi ada yang buat 2 rakaat saja walaupun tidur tahiyat akhir bersama imam, maka itu tak betul. Dia kena buat sambung 4 rakaat sebagai solat subuh, ya. Untuk mereka yang dah tahu, alhamdulillah. Untuk mereka yang tidak tahu, boleh berjumpa dengan sama-sama juga dengan saya sendiri, dengan ahli dan kuasa masjid, kepada para imam di masjid, kepada guru-guru, ya, supaya kita, amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana kalau kita beribadat tanpa ilmu, maka ibadat kita tak sah. So, belajarlah, carilah guru yang tabar. Baik, itu sedikitlah kenangan dengan apa yang berlaku, dan mudah-mudahan selepas ini tidak berlaku lagi lah. Yang jadi pantau di masjid kita akan pastikan mereka yang datang lambat itu supaya diberi panduan sedikit-sedikitlah, ya. Jadi kalau dia masuk, kalau datang lambat, imam sedang baca surah, maka bila imam rukuk, ikut rukuk saja dengan harap yang diam tadi, ya. Ada yang satu lagi pula, dia masuk ketika imam sedang rukuk rakaat yang pertama, okeylah. Dia Allahu Akbar, terus rukuk. Ini pun tak betul. Yang pertama takbir untuk ihram itu mesti Allahu Akbar, baru Allah Akbar yang kedua. Itu takbir intikhalat, ya. Ini berlaku. Jadi untuk kita sama-sama lah menasihati kawan-kawan kita yang tidak kurang jelas tentang hukum ini, supaya berjumpalah dengan guru, kerana kita nak ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah imam di sini, para imam di sini boleh bantu tuan-tuan supaya kiranya ada sebarang kemusikan sebagainya. Baik, pada hari yang amat ini kita sedikit kira untuk kita sama-sama ambil iktibar bacaan Al-Quran dalam surah Al-Jumu'ah, ya. Kita kadang-kadang kita baca surah Al-Jumu'ah, ayat Quran itu jelas menunjukkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Tapi ada yang baca ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah. Kita tengok betul-betul pasal kita selalu berjumaat, maka baca ayat Quran boleh tak perasan itu ada jumu'ah, ya. Jadi kita katalah, ya, min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dharul bait. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu diseru untuk naikkan sembahyang Jumaat ini, azan, bersegeralah kamu juga untuk solat Jumaat, tinggalkanlah perkara berjual beli. Ini perintah, maka kalau kita ikut hukum Rafiq atau usul fiqh di mana wajib segera pergi ke masjid. Kalau di tengah makan, kena tinggal makan. Jual beli, tutup jual beli, ya. Tinggalkan. Fas'au, segeralah kamu ila zikrillah, ya. Wadzarul bait, tinggalkan tempat yang jual beli. So sama-sama juga yang jaga kemana juga bila azan tutup, tutup. Ada juga yang tanya, habis Ustaz, bukan lelaki yang jual, perempuan yang jual, dia bukan wajib solat. Habis kalau perempuan jual, yang beli itu sapu, yang beli itu orang solat Jumat. Jadi itu kena jaga lah, ya. Walaupun perempuan yang jual, tapi jemaah yang membeli. Jadi seelok-eloknya sebelum azan itu tutuplah dulu. Tetapi ayat Quran tak berhenti kat situ. Ayat yang kedua, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ. Selepas itu Tuhan kata, apabila salat telah selesai,
mentebarkan kamu ke muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala dengan mencari rezeki atau kelebihan yang Allah berikan kepada kamu. Jadi mana kita bacakan habiskan dua ayat. Pertama, apabila azan berhenti, apabila dah lepas solat sila buka niatkan balik. Itulah sebagai peringatan kepada kita, termasuk diri saya. Apabila azan, tolonglah berhentikan perniagaan. Mungkin ada yang berdiri, tapi takut rezeki kita itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana ia adalah benda yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala ketika mana azan sedang berkumandang. Ya. Jadi kelebihan-kelebihan orang yang melakukan solat Jumaat ini banyak. Di antaranya ia mereka yang tidak mampu untuk menaikkan haji kerana kemiskinan, kerana sebagainya, maka menunaikan Jumaat ini adalah merupakan haji yang orang yang fakir, sebagaimana Nabi kata al-Jum'atu hajjul fuqara, iaitu maknanya al-Jum'at itu ialah haji pada orang-orang yang miskin atau fakir. Jadi kita ambil iktibar ini kerana kita semua kadang-kadang tidak mampu nak pergi ke tanah suci untuk naik haji. Walaupun sekarang ramai yang mampu untuk naik pada haji dengan keadaan berbuat rezeki yang kurang, tetapi keadaan sekarang dan pandemik dan kota-kota yang ditentukan, mungkin kita tidak pergi sebagaimana kita pada masa-masa yang silam. Ya. Kenapa ini? Maksudnya berangkatnya orang-orang yang tidak mampu menaikkan haji menuju solat Jumaat seperti dia berangkat menuju tempat haji dalam hal mendapatkan pahala. Ya. Jadi sebabnya tunaikanlah solat Jumaat. Kelebihan orang-orang yang solat Jumaat dapat pahala ibadat haji. Ya. Baik. Yang kedua, kita menaikkan Jumaat setiap Jumaat ini adalah fardu bagi kita, bagi masyarakat. Wajib kita menaikkan solat Jumaat kalau tidak ada orang minta. Ya. Kalau ada kecualian minta, kita wajib. Maka seolah-olah ia berpuasa dan solat selama setahun. Itu kelebihan orang-orang yang menunaikan solat Jumaat. Daripada bagaimana hadis Nabi diriwayatkan Tirmizi, man ghasala yawmal jumu'ati wa ghtasala wa bakkara wa ibtakara wa masha wa lam yarkab wa dana min al-imam fastama wa lam yalhu kana lahu bi kulli khutwatin amal sanati ajru siyamiha wa qiyamiha. Saudara Rasulullah yang bermaksud, barang siapa yang membasuh pakaian dan kepalanya, mandi, bergegas ke masjid memenuhi awal khutbah, berjalan dan tidak menaikkan berat, dekat dengan imam, mendengarkan khutbah dan tidak bermain-main, maka setiap langkahnya mendapat pahala puasa dan solat selama setahun. Itulah kelebihan orang-orang yang pergi ke masjid. Kalau tak ada kendaraan, jalan kaki lah. Di kami jalan kaki pengsan nanti. Ya, orang di Arab tu dia memang percaya jalan kaki. Orang sunnah kita dia bertanda jalan kaki. Setiap langkah tu dia dikira pahala. Tu dia. Jalan 1 kilometer. Bila di Mekah kita mampu untuk berjalan kaki 1 kilometer. Musim haji lah, musim Quran. Tetapi kat sini depan rumah pun jalan naik kereta, naik sikap, naik motor. Itulah kita kalau mana pun setiap tayar yang boleh akan dikira pahalanya untuk kita sampai ke masjid. Kita punya tinggal 53 ni mana tiap waktu dia boleh tayar dia daripada teratai sampai ke sini, maka dikira pahala itu sebagai pahala untuk menunaikan solat Jumaat. Pahala setahun berpuasa dan setahun solat. Itu kelebihan mereka yang menunaikan solat Jumaat. Okey. Dan kelebihan seterusnya, diampuni dosa. Ya, di sekolah kita nak menunaikan solat, diampuni dosa yang kecil yang boleh Allah ampunkan. Dosa-dosa yang besar tetap Allah tidak ampunkan kecuali dia taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha.
beriman setelah kamu kepada taubat nasuha. Taubat nasuha di maknanya dia tidak akan buat lagi, dia berharap tidak akan menyesal dan sebagainya. Maka itu adalah taubat nasuha. InsyaAllah Allah akan ampunkan dosanya. Sebab Allah kata Allah tidak akan mengampunkan bagi manusia yang menyekutukan Allah, tetapi Allah akan mengampunkan dosa-dosa manusia selain daripada syirik kepada Allah, dengan syarat dia bertobat dan melakukan ibadat yang seterusnya. Hadis Nabi SAW, "Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-jumu'ah fadana wastama'a wa ansata ghufira lahu ma bainahu wa man jumu'ati wa ziyadatu salasati ayyam." Yang bermaksud hadis riwayat Muslim, artinya barang siapa yang berwudu kemudian perbaiki wudunya lantas berangkat menunaikan solat Jumat hampir dengan imam dan mendengarkan khutbahnya, maka dosanya di antara hari tersebut dan Jumat berikutnya ditambah 3 hari diampun. Jadi antara Jumat dan Jumat Allah akan ampunkan dosa-dosa kita yang kecil, yang diampunkan dosa besar tidak diampun kecuali dia mengampuni Allah, dan dosa kepada orang pun Allah tidak akan ampunkan kecuali dia berjumpa dengan orang tersebut. Untuknya dia ambil duit orang itu, Allah tidak akan ampunkan. Selagi mana dia tak berjumpa dengan orang itu, minta ampun dan bayar hutang dia, ataupun ditumbuk haji kami kena tumbuk darah-darah, maka dia berdosa dengan haji kami, Allah tidak akan ampunkan. Selagi dia tidak berjumpa dengan haji kami dan minta maaf dan haji kami memaafkannya, barulah lepas dosa dengan Allah Subhanahu Wa Taala straightforward, direct, boleh minta ampun. Tapi dengan orang Allah tidak akan ampunkan kecuali dia berjumpa orang tersebut untuk memohon ampun dan maaf. Selain itu juga ada, ini hadis Imam panjang tapi kita tengok di maknanya, iaitu berkenaan dengan ganjaran yang diberi kepada mereka yang datang pada Jumat mengikut masa dan giliran. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima dan yang seterusnya. Kita baca maknanya, siapa saja yang berangkat solat Jumat pada yang pertama, jam pertama, seakan-akan dia berkorban pada 1000 unta. Itu pahalanya besar. Siapa saja yang berangkat pada jam kedua, seakan-akan dia berkorban dengan seekor sapi. Dan yang ketiga, dia berkorban dengan kambing. Dan yang keempat, seakan-akan dia mengajarkan seekor ayam jantan. Siapa saja berangkat pada jam kelima, maka dimandakan sebutir telur. Tapi hadis tak habis kat situ. Dia kata, setelah imam keluar datang, maka catatan amal telah ditutup. Kalau kita dengar Datuk Bani Syah beri uraian tentang hadis ini, dia kata imam tak boleh datang awal. Imam akan datang last sekali. Sebab bila imam dah masuk masjid, tutup buku dia. Itu imam akan datang lambat. Tapi sekarang kalau imam datang lambat, tak boleh masuk, tak boleh tutup. Jadi maknanya masuk belakanglah. Jadi itulah maknanya imam kena kemudian maka barulah yang dapat dapat pahala. Jadi itu cara dia. Imam datang awal, maka orang lain tak apa. Itu sebagai hadis yang dibacakan daripada hadis Imam Bukhari dan Muslim. Yang hadis banyak, boleh ceklah. Dan yang terakhir tersilap saya, solat Jumat ialah solat-solat istimewa daripada solat-solat yang lain. Ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa waqahu Allah Subhanahu wa ta'ala fitnatul qabr. Ini kelebihan orang-orang yang mati pada hari Jumat ataupun malam Jumat. Ini hadisnya,
Maksudnya tiada seorang Islam atau Muslim yang mati pada hari Jumaat atau malam Jumaat kecuali Allah menjaganya dari fitnah guru. Kita banyak ulama kita mati pada malam Jumaat ataupun hari Jumaat. Jadi mudah-mudahan mereka diampuni oleh Allah SWT dan dibersihkan dari fitnah guru. Kita pun mohon pada Allah SWT supaya kita, kematian kita pada akhirnya ialah husnul khatimah, mati yang baik, dan mudah-mudahan kita masuk dalam surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Mudah-mudahan kita semua dapat yang tiba di tazkirah yang ringkas tadi untuk kita sama-sama ambil yang tiba. Selain daripada itu juga kita mohonnya kita masih lagi membuka tampung pembangunan untuk kita memperbaiki tempat sekolah itu dan wanita-wanita di kawasan ini yang di sekitar ini kita ambil kurang 47,000 kutipan dan membutuhkan separuh daripada itu lagi untuk kita meneruskan pembinaan wanita tersebut. Jadi tuan-tuan yang bermurah hati, silalah masukkan dalam tabung yang disediakan ataupun nak buat secara online pun boleh, insyaAllah. Setiap sedekah ataupun pemberian itu akan digandakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pahala yang besar, dan insyaAllah pahala itu akan berterusan walaupun kita dah mati, maka pahala itu masih lagi terus mengalir selagi mana benda yang kita wakafkan atau kita infakkan itu masih digunakan. Ya. Jadi kita kata salat jariyah, ya, mata na'ala inqata amalu illa min sadaqatin jariyah. Caranya terputus amalan setiap manusia apabila mati kecuali 3 perkara. Itulah antaranya sedekah jariyah. Yang keduanya ialah ilmu yang bermanfaat kepada manusia, dan yang ketiganya ialah anak-anak yang soleh yang mendoakan kedua bapa kita, insyaAllah. Jadi mudah-mudahan dengan adanya tumpang ini, tuan-tuan berilah. Bukan kita banyak, tetapi sekarang mana kita mampu dan berkata banyak itu tak soalannya. Yang baiknya bagi sedikit, jangan bagi banyak, tapi bagi banyak kali. Baik itu ya. Kalau bagi banyak itu kita nak bagi 100, kita nak bawa 100 sedikit itu pegang masuk tabung, kita pun gegarkan tangan kita. Tapi kalau kita bawa RM10 selama RM10 sehari-hari, RM10 hari RM10, maka dia akan maka bagi jangan banyak, tetapi bagi banyak kali. InsyaAllah. Jadi sini